Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi tadi kita dah start dengan wuduk. Sekarang kita dah habiskan sikit wuduk, tapi saya rasa saya nak mula balik tentang wuduk sebab tadi terlalu cepat. Okey. Wuduk merupakan satu syarat untuk sah sembahyang. Dan untuk berwuduk kita kena ada air. Sebab tu kita dah bincang tentang air tadi. Apa itu air mutlak dan seumpamanya. Dan untuk sah sembahyang, halo, assalamualaikum. Okay. English, That's okay. Why? Gana? Melayu. English. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, we'll start again inshallah with wudu. Wudu is the most important condition before we perform our salah. Wudu is the most important condition before we perform our salah. And as I told before, we have to make sure that we have pure water. Pure water means it's safe, it's clean, and we can use it for wudu. There is pure water, but we cannot use it for wudu. So, al-ma'ul mutlaq, we call it al-ma'ul mutlaq. The water itself is clean, and we can use it for wudu, we can use it for ghusl al-janabah, to bath from janabah, and to clean the najasah. Okay, so wudu, actually it is a shart, it is a condition that we have to fulfill it before we perform our salah. And normally we have to do something in each time, but exceptional for wudu, we can do it even before the time. We can do it even before the time. For most of the ibadah, we cannot do the ibadah and the conditions for the ibadah except when the time is there. But for salah and wudu, wudu is exceptional. We can do it before the time. And even it is good, to be in wudu for the most of the time, and because it means that we are in good condition, clean condition, that we pay attention to our cleanliness and everything. This is very good because at-tuhur syatrul iman. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said at-tuhur syatrul iman. Having ourselves, our body in good condition, clean condition is syatrul iman, one half of the iman. So, wudu, there are two types of wudu. The first wudu is wajib. The first wudu is wajib. Normally, for 5-time prayers, wudu is wajib. But there are few types of wudu which we consider it as sunnah. Sunnat, it is good to do it. You will get reward and ajr if you do it. And if you don't do it, it is okay. No harm. And the sunnat wudu means sunnat wudu. It is not farad, it's not wajib, but it is preferable and it is recommendable to do it, is tajdidul wudu. Tajdidul wudu means after you do your wudu and you do one ibadah. For example, 2 rakaat of salah, sunnat, nafilah, or mustahab salah. So after you do the ibadah, and after that you want to do the wudu again, it is sunnat to do the wudu again. For example, we pray Zuhur now, and we're still in wudu. But after that, we want to pray Asar. It is preferable to do the wudu again. And you will get double ajr for that. You will be rewarded 2 times. Even we are clean now, we can perform our Asar prayer. But it is mustahab to do the tajdidul wudu. To renew the wudu. This is sunnat. And the second one is wudu before we have our janabah ghusl, before we take bath from janabah, the wajib ghusl, the wajib bath, we are advised to do wudu. There are 2 ways of doing the wudu. This wudu is sunnat. It is not wajib. It is sunnat. There are 2 ways.
of doing the wudu. The first one is to do the wudu completely like we do wudu for our salah. So we'll start washing our hand, our face, our hand until elbows. We wipe our head, and after that we wash our ears and we wash our foot. I mean completely wudu like before, like we do wudu for salah. And after that we start doing the ghusl. This is wajib ghusl. And there is factors why we should do the wajib ghusl. We will talk about it later inshallah. And the second way is, we do the wudu like we do for our salah, but we leave the foot unwashed. We leave the foot unwashed, and after that we start with the bath, and after that we complete with washing our foot. So there are two ways narrated from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This one is sunnat. If we go straight away to do the bath, to take our shower without doing wudu, it is okay. Our shower is still valid, but we'll not get the ajr and reward for the wudu. And the third one is, if we are in unclean condition, we have janabah, and there are a few factors or few things that will make us in unclean condition. So if we are in unclean condition and we want to eat, we want to sleep, or we want to be with our wives, so it is recommendable, it is preferable to do the wudu. For example, someone, he was with his wife, but after that he doesn't want to get shower before sleeping. So it is preferable to do the wudu before going to sleep. Or for example, after he slept with his wife, and tomorrow in the morning he missed the Fajr prayer and he want to eat. So it is preferable, it is sunnat to start the wudu, and after that he can take his breakfast. Boleh? Faham? Boleh tak? Okay. And it is sunnat to do wudu before we go to sleep. I mean in normal condition, we are not in janabah. Normal condition, it is sunnat to do the wudu, and after that we go to sleep. And it is sunnat to do the wudu when we are angry. It is sunnat to do the wudu when we are angry. Why? Because there is one hadith narrated by Imam Abu Dawud rahmatullah alayh, innal ghadab min ash-shaytan. Anger comes from shaitan. Wa inna ash-shaytan khuliqa min an-nar. And shaitan had been created from fire. Wa innama tadfa'u an-nara bil ma' fa idza ghadiba ahadukum faltawadda. And we can use water to overcome the fire, and whenever we are angry, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he advised us to do the wudu, so the water will calm down ourselves inshallah. So this is sunnat wudu. And sunnat wudu when we backbiting someone, wa min ghibah wa kulli kalamin qabih wal-gharad minhu takfirul khataya kama thabata fil akhbar. Why? When we backbiting someone, when we talk nonsense, when we talk bad things, why should we do wudu? Because wudu will remove all the sins. Because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, whenever we do the wudu, Allah subhanahu wa ta'ala will remove the sins. Ma'a akhir qatratil ma', with the drops of the water of the wudu, Allah subhanahu wa ta'ala will remove the sin. Even some of our scholars, they had been granted this speciality, not speciality, what we call it, karamah. They can see the sins dropping down with the waters of the wudu from the sinners. We call it kashaf. Some of the scholars, they had been granted this karamah, but some of them, they ask Allah subhanahu wa ta'ala to take it back. Why? Because they don't want to see
the bad side of other people. Some of them, they had been granted, but they asked from Allah subhanahu wa ta'ala to take it back. Why? Because every time they see people with the wudu, the drops of the wudu, they know the sins are dropping with the waters. And actually, because of that, our scholars, they said it is recommendable to do wudu after we do bad deeds, especially when we talk nonsense and everything, because that one will remove our sins, inshallah. But as for backbiting, we have to ask for forgiveness from the people or from the one we talk about him. Why? Because this is not only our sin with Allah subhanahu wa ta'ala. This sin involves someone else, and we have to ask from them for forgiveness. And وَمِن مَسِّ مَيِّتٍ وَمِن حَمْلِهِ. If we take part in showering the janazah, it is sunnah to do wudu after that. Even some of our scholars, according to another hadith, they said it is wajib. It is wajib for those who take part in cleaning the janazah, in showering the janazah, to do ghusl, and those who take part in bringing the janazah to the cemetery to do the wudu. So there are two things here. The first one is, if we take part in cleaning the janazah, showering the janazah, it is sunnah to take shower after that. And if we take part in bringing the janazah to the cemetery, so it is sunnah to do the wudu after that. It is sunnah, it is not wajib. But some of our scholars, they say it is wajib to shower and to get wudu, to do wudu. And it is sunnah to have wudu before we recite Al-Quran, or we recite books of knowledge, before we enter masjid, before we do adhan and iqamah. And it is sunnah to have wudu while doing khutbah, except for Jum'ah prayer, for Jum'ah khutbah. For example, khutbah of Eid, it is sunnah to have wudu. It is not a condition. It is sunnah to deliver the khutbah in wudu. But as for Jum'ah khutbah, it is wajib to be in wudu. Okay, and as for wudu, there are furudul wudu, means ruknun, arkanul wudu, something that we cannot miss. If we miss one of the things, our wudu is considered invalid. And there are few things that considered as sunnat. If we leave it, our wudu is still there, our wudu is still valid. So it's better to combine all the arkan and all the mustahabbat. We combine all the things and we do the wudu as had been shown by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, I told you before we do wudu, we have to make sure that the water is clean, pure. We can use it for wudu, and we face Qiblah. This is sunnah. Facing the Qiblah is sunnah. And after that, we wash our hands 3 times. Even 1 time is okay, but 3 times is sunnah. Washing hand is sunnah, and to wash it 3 times is another sunnah. So we'll get double ajr. And as had been mentioned before, if we wake up from sleep, it is sunnah to wash our hand 3 times before we do the wudu. So we wash our hand 3 times, and after that we do another 3 times of washing hand. 3 times because we wake up from sleep, and 3 times for wudu. So there will be 6 times of washing hand after waking up from sleep, before we do wudu. So now we wash our hands 3 times, or 1 time is okay, 2 times is okay, because it had been recorded that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he had few ways in doing wudu. Tawadda'a marratan. 1 time Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he did the wudu once. Every part of wudu, he did it once. Once for hand, once for face, once for hand from fingers to elbow, once for head, and once for
This one? This one? Once for what? Huh? Food. Once for food. Okay, good one. Once for food. But in other hadith, tawadda'a marratain. Prophet Muhammad SAW, he did wudu 2 times. And in other hadith, tawadda'a thalath marrat. 3 times. And other hadith, Prophet Muhammad SAW combined everything. Once for face, 2 times for hand, and 3 times for foot. These all 4 ways are acceptable. It is sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but the best one, normally Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to wash wudu parts 3 times. But some people, they don't understand. For example, when we are at airport, there are so many people behind us waiting to do wudu, and Fajr time is nearly end. But some people, they still do the wudu 3 times. At that time, it is sunnah. It is mustahab to do only once. I mean, we wash the farad one. We wash the wajib one. Only 1 for face, 1 for hand, 1 for foot, and 1 for hair. Because people are waiting, and the time is nearly coming to the end. Even some people, when they pray Fajr at airport, they do the zikr 5 minutes, 10 minutes, and the musalla is very small, narrow. People are waiting for salah, so they don't know the fiqh of awlawiyat. What should come first? So we should know, because Prophet Muhammad SAW, he taught us everything. When we should do 3, when we should do 1, when we should combine, and the best is to do all the things once. For example, 2 times, we practice this once. And after that, 3 times. For the most of our wudu, and 1, we should practice it once or twice. Why? Because all the ways are the ways of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in doing wudu. Okay. And after that, while we wash our hand, we have to make intention that we are doing sunnat of wudu now. And after that, we'll come to madmadah. I mean, to put water in our mouth, to rinse and to gargle it, and after that to what you call it, spill, to spit it. Untuk orang Kelantan kata ludah. Bukan ludah, dia panggil apa Tahu. Okay. After that, it is sunnah in Shafi'i school to do so 3 times. If we do it 1, okay. If we do 2 times, it's okay. If we do it 3 times, it's okay. But it is sunnah to do it. But even according to some other scholars, they say it is wajib to do the madmadah. I mean, to put water inside our mouth. So our scholars, they said this is the way of Prophet Muhammad SAW doing wudu. So we shouldn't leave it. We shouldn't do wudu without doing it. So we have to do it. And 3 times to put water in our nostril, and after that to take it out from our nose. We call it istinshaq and istinthar. It is sunnah in our school, but some of our scholars, they said it is wajib. So just make sure we do it according to the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And after that, we start to wash our face, and we have to make intention that I'm doing wudu because of Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitul wudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Intention is very important, because Prophet Muhammad SAW, he said, innamal a'malu bin niyat. Allah subhanahu wa ta'ala will accept the amal, the actions from anyone when he did the intention. If he didn't do the intention, Allah subhanahu wa ta'ala will not accept the amal. Why? Because some people, they do the same action just to wash the face, to make his face cool, to cooling or to refresh his face, but not with the intention of wudu. So same action, but different
intention. So because of that, our scholars, they said it is wajib to do intention. I'm doing this because I'm doing wudu for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And after that, we start to wash our face. As had been mentioned before, it will start from here, manabit al-sya'r, until dhaqan, until chin. From here, we have to touch the ears until this ear. And we wipe our face, we wash our face, and make sure it comes to this part, and make sure the water will reach every part of face skin. Just make sure to take the water, do it. Make it easy, inshallah. Or some our ustad, they will take the water and they will put it straight away here, and they will do the don't take off the hand from your face, because it will make your wudu invalid. You need new water, to cover the face 3 times. But something important here, don't feel that your wudu is not valid. Waswas. Waswas means you keep thinking that my wudu is not valid. There is still one small part of my face is not touched by water. This one will put yourself in difficulties, in very bad situation. Maybe 1 or 2 hours, we are not finished with our wudu, because we keep thinking there is some part I don't touch here, I don't touch there. So just do the wudu. Bismillah, tawakkal ala Allah. Take the water, pour it to your face, and after that, do. Normally, I'll do like this. No? Just take it like this. Again, 1 time. And do the same. Okay. Khalas. See? Very easy one. Okay, 3 times. If you do it 1, it's okay. 2 is okay. 3 is okay. But don't do it 4, because it is considered makruh. And some scholars, they say you will be sinful if you do it 4, because you go against the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, for those who have light beards, it is wajib to make sure the water will come until the skin, to touch the skin. But those who have a big beard like Maulana, from South Africa, we have to make sure to wash the face properly, and after that we wash the appearance of the beard, the front of the beard. No need, to bring the water until the skin. Just wash it and do the takhlil. We call it takhlil. Do the takhlil to bring the water into the beards, but no need to make sure the water touch the skin of the chin. Okay then. After that, we go to next part of wudu, to wash our hand from fingers to our elbow. Just make sure it comes to this way. It comes to this way. Don't wash until here. Make sure this one, the most important one, is here. Because some people, they do wudu like this. They don't even wipe the waters. They just do like this. It is not good. Why? Because maybe there is part of the skin hadn't been touched with the water, and it will make the wudu invalid. So just pay attention a little bit. So come to this one until this one, and make sure the fingernails, there is no dirt inside that will prevent the water from entering the fingernails and touching the skin. So just pay attention. And it is sunnah to start with right hand before we go to left hand. If we do the left hand, it is okay. The wudu is there. The wudu is valid. But it is sunnah to do starting from the right hand. Okay, 3 times. And after that,
we take water and we wipe our head with that water. It's sunnah to wipe the whole head, not only to wipe only 3 hairs or 4 hairs, because this is the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doing his wudu. So we take the water, and after that we start from the front of our head, we bring it to the back until neck, and after that we turn back to the front, and we use the same fingers for our ears. Okay, and after that we wash our foot 3 times and make sure to bring the water to every part of the skin until here, and especially this one, crack. Kita panggil apa ni? Hak hujung-hujung ni dia panggil rekahan-rekahan, hak mana duk gi buat padi, gapo semua tu, rekahan-rekahan ni make sure air tu sampai. Aku capu-capu dah ikut mula jadi lagu mana pun. Okay, and after that we recite doa. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin, while facing the qiblah. And there is tartib. Means we cannot do the wudu as we wish to do. Means we have to follow the sequel. We have to follow the sequel part by part. Face, hand, head, ears, and foot. According to some school, like Hanafi school, they say it's okay to start your wudu with here. And after that, you can wash your face. After that, you can wash your hand. Why? They have their own evidence, but normally they don't practice it. But it is permissible. If you do like that, it is valid. But it is not the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they have their own evidence. But for us, tartib is wajib. One more thing. We call it muwalah. Muwalah means you have to do the wudu continuously. I mean, we cannot separate our wudu. For example, we wash everything, but as for food, we don't wash it. We go to masjid first. After 5-10 minutes, we go to masjid, and after that we wash our foot. So some of our scholars, they say it is okay to do so, because mualah means to do it in a continuous way is only sunnat. But some of our scholars in Shafi'i school, they say it is wajib to do the mualah. I mean to finish the wudu at one time. Why? Because there is one companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he didn't wash his foot properly. There is still one part of the foot hadn't been washed properly by this companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he asked this he asked this guy to go and repeat the wudu. So our scholar, they said, if it is okay to do the wudu separately, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he should ask that Sahaba to go and wash only his foot. But now Prophet ﷺ ordered him to go and repeat the wudu. It means that mualah, to do the wudu continuously, is wajib. So our scholars, some of them, they have this idea. They say, if you have no problem with doing the wudu at one time, so mualah is considered wajib. But if you do the wudu, and after that, you finish the water, you need to find new water. So, mualah is become sunnat. Means you can leave your foot until some period of time, until you find new water, or until you go to masjid and you can wash your foot. So there are 3 opinions even in our school. The first one is mualah is totally sunnat. So you can do as you wish. And the second one is mualat is wajib, and this is the best opinion for me. And the third one is, if you need to do the wudu separately because of
water, and because of the toilet is not good, I mean to raise our food and to wash our food in the sink, everything, so we can wash it later. This is also good opinion in our madhab, especially in Europe countries or anywhere, even in Malaysia, it is not polite, I mean, to raise our hand, or if we go to some of our friends' house, we raise our hand in the sink, I mean, to wash our food. It is not good. So we'll do it as we can, and we'll try to do the best, inshallah. Okay, mualah is very important. Okay, and sunanul wudu. Sunanul wudu. Assalamualaikum warahmatullah. Dan sunat-sunat wudu. Dan sunat-sunat wudu. It's okay. Jazakumullah khairan. Jamal. Dan sunat-sunat wudu. Sunat-sunat wudu. Yang pertama ialah baca bismillahirrahmanirrahim sebelum kita mula berwudu. Tetapi sebenarnya dalam masalah baca bismillah, Nabi SAW, Nabi tidak pernah baca bismillah secara penuh sebagai zikir untuk mula makan dan seumpamanya. Nabi hanya baca bismillah. Yang penuh bismillah ni masa Nabi tulis surat sahaja. Nabi akan tulis surat untuk raja-raja dan seumpamanya secara penuh bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk doa makan, untuk wudu dan seumpamanya, biasanya Nabi kata kul bismillah, makanlah dengan nama Allah. Jadi tawaddau bismillah, berwuduklah dengan bismillah. Jadi sebahagian guru-guru kami dia kata kajian terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang pelbagai adalah sunat untuk sebut bismillah sahaja. Tapi sebahagian pula kata kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim lebih. Jadi bila lebih banyak pula pahala. Jadi sekarang dia jadi pertembungan antara banyak pahala tu ke ataupun ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para ulama ikut cara Nabi itu adalah lebih banyak pahalanya berbanding dengan kita rasa kita dapat banyak pahala dengan tambah Ar-Rahmanir-Rahim kat belakang tu. Jadi sunat untuk membaca bismillah sebelum kita mula berwuduk, sebelum basuh tangan kali pertama tu bismillah. Even sebahagian ulama kata bismillah adalah wajib. Jadi kalau boleh kita jangan tinggallah. Terutamanya dalam masalah yang ada ulama kata wajib, ada ulama kata sunat, kita beratkanlah sikit diri kita. Tak berharga, tidak dikenakan bayaran 1 sen pun kalau kita baca bismillah tu. Cuma kita baca bismillah sebab Nabi SAW kata tawaddau bismillah. Tawaddau bismillah. Kemudian basuh kedua tapak tangan ni kita kata dah sunat tadi. Kemudian berkumur-kumur pun dikira sunat, tapi kalau boleh jangan tinggal. Masuk air dalam hidung juga dikira sunat, tapi kalau boleh jangan tinggal. Masuk air dalam hidung sunat, hembus air itu juga dikira sunat. Dan sebagaimana saya bagi tahu cara untuk masuk air dalam hidung dan berkumur-kumur ada beberapa cara. Iaitu sama ada kita masukkan 3 kali air yang berlainan secara berturut-turut untuk berkumur-kumur dulu. Sekali ambil untuk mulut, kemudian ambil air baru untuk mulut, kemudian ambil baru untuk mulut, kemudian baru buat untuk hidung pula. Ambil sekali masuk dalam hidung hembus, ambil sekali masuk dalam hidung hembus, ambil sekali masuk dalam hidung hembus. Orang panggil serok air. Gitu. Bukan sentuh hidung. Ada sebahagian daripada kita dia rasa dia sentuh hidungnya. Budak-budak kan. Dia berkumur tu okeylah. Dalam hidung ni sebab dia rasa pedih, jadi dia pun ambil dia sentuh hidung. Itu bukan istinsyak. Masuk air ni orang panggil serok. Orang Kelantan kata serok. Sampai kat dalam ni bagi dia rasa pedih sikit, kemudian sembuh. Tak. Buat 3 kali. Jadi so ada 6 kali kena ambil air. Hak tu setengah yang ulama kata. Dan untuk air, masuk air dalam mulut, sebagusnya adalah dengan kita kumur-kumur, iaitu dengan gagal. Kita idaratul mak, kita gerakkan air gitu. Jangan masuk sembuh tak. Kita gerakkan air itu di dalam mulut kita. Cara yang kedua, setengah ulama kata kita guna 1 tapak tangan air untuk mulut sebahagiannya dan separuh yang baki kita guna terus untuk hidung. Saya buat tak pernah jadi. Biasanya habis untuk masuk mulut ya. Jadi kalau orang yang tapak tangan dia besar, dia boleh buat
Masuk sini, masuk lalu ke dalam hidung. So 3 kali je lah ambil air. Faham tak? Masuk dalam hidung. Jadi 3 kali. Tu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ambil sekali untuk mulut, hembus. Ambil sekali untuk hidung, hembus. 2 kali dah. Ambil air pula untuk mulut pula. Ambil air pula untuk hidung pula. Ambil air untuk mulut, ambil air untuk hidung. Jadi salah satu cara dia, selang-seli. 3. Yang keempat, teringat. Teringat. 3 tu cukup lah dulu. Tapi yang paling bagus ialah buat yang paling sesuai dengan diri kita. Sebab kata setengah ulama, sunat ini mengikut kesesuaian diri kita. Kalau kita nak paksa yang masuk air dalam mulut dan terus masuk dalam hidung itu sebagai sunat, dan kita tak mampu buat benda itu tidak menjadi sunat untuk kita. Tetapi dia ada beberapa cara. Yang bagusnya kalau kita cuba untuk amal ke semua cara tu dalam wuduk-wuduk yang berlainan. Habislah wuduk. Okey, dan sunat juga untuk buat 3 kali lah. Tak, wuduk tu sunat untuk buat 3 kali. Dan mula dengan anggota sebelah kanan. Anggota yang sebelah kanan, maksud dia ialah apabila anggota tu kita payah nak basuh 2 kali terus. Maksudnya kita kena basuh yang kanan dulu kan, baru kita basuh yang kiri. Tapi untuk telinga, dia tidak ada kanan kiri. Maksudnya dia dahulukan yang kanan kemudian baru yang kiri. Maksudnya tak adalah kita ambil air tu kanan dulu sebelah, patut ambil air pula untuk sebelah kiri, tak. Dia yang susah sahaja didahulukan yang kanan, kemudian didahulukan yang kiri. Ada pun yang mudah, macam telinga ni, boleh buat dalam satu masa, betul tak? Begitu juga basuh 2 tangan ni, biasanya kita tak ada basuh hak ni dulu 3 kali, hak ni 3 kali. Sebab biasanya benda ni kita boleh buat dalam serentak. Jadi benda yang boleh dibuat serentak, dia tak ada kanan kiri. Begitu juga muka, dia tak ada kanan kiri muka. Memanglah ada kanan, ada kiri. Tetapi tak ada kita kata kita kena letak air sini dulu. Sudah. Hak tu nak facial. Nak baru pula belah kiri, tak. Benda yang mudah dia tak ada kanan kiri. Yang susah sahaja ada kanan dan kiri. Okey, kemudian disunatkan untuk takhlil. Takhlil ni maksudnya untuk kita gosok kita punya anggota wuduk. Kalau kita ambil wuduk dalam qalah, tak, kita pergi selai tangan kita lalu dalam tu, tak, selap tangan kita dalam tu, sempurna dah lah sebab air dah kena. Betul tak? Tapi kita tak dapat pahala takhlil. Takhlil ni kita gosok. Tak, kita gosok, kita belai. Itu adalah pahala yang berasingan. Tak, kalau kita malah qalah tak, musim-musim panas tak, buk letak kepala tu kat pakai jala selalu, nyelai dalam tu. Tak ada masalah. Wuduk tu valid dah. Tapi kita tak akan dapat pahala takhlil, pahala gosok tu. Kaki kan budak-budak kita, tak, dia duk main leh air gitu tak. Leh tu. Maksudnya dia duk golek gitu tu. Jadi air tu nampak macam kena lah. Tak, terutamanya kalau dia buka pipe itu kuat, jadi nampak macam sempurna rata, diintai elok, tapi dia tak dapat pahala takhlil. Jadi better kalau dia takhlil. Faham tak? Hak tu dia dapat pahala lain, iaitu pahala takhlil. Asabi' ni pun kita kena takhlil ni. Kalau kita pergi letak je tangan kita bawah paip yang kuat tu, tak ada masalah, kena dah air, tetapi kita tak akan dapat pahala takhlil. Ada pahala yang berlainan. Okey, untuk basuh kaki, ada setengah ulama kata masa kita nak takhlil, kalau kaki kanan kita takhlil dengan tangan kiri. Maksudnya letak, kita takhlil dengan tangan kiri. Kalau kaki kiri kita takhlil dengan tangan kanan. Sebab dia mudah nak buat bila dia bila dia berlawanan. Wallahu a'lam bissawab. Dan sunat untuk wuduk 3 kali. Okey, dan satu lagi, tidak disunatkan untuk berwuduk di tempat kita kencing. Maksudnya di tempat kita kencing tu, situlah kita kencing, maksudnya tidak ada yang berlainan. Kalau dalam tandas tu ada tempat mangkuk kencing, tak apalah. Kemudian tempat mandi, dan kita tak kencing di tempat mandi tu, tu tak apa untuk ambil wuduk situ. Sebab apa? Masalahnya dia takut kita akan jadi was-was. Bila kita kencing di situ, ambil wuduk di situ, last sekali kita akan jadi was-was. Iaitu kan ada yang menitik mercik air kencing tadilah, apalah. Dia was-was ni
dia tak perlu reason yang valid. Dah nama lagi was-was, benda tu benda yang nonsense, tapi dia datang juga. Jadi sebab tu kata ulama, better untuk ambil wuduk jauh daripada tempat kita kencing. Sebab was-was ni tak nanti setara mana. Tak, dia mari juga dalam kepala kita, padahal benda tu nonsense, tapi dia nak mari juga. Dan sebenarnya adalah makruh untuk kita minta tolong orang tolong tuangkan air wuduk untuk kita. Makruh, sebab dia nampak macam kita ni hebat lah, makhdum. Untuk orang sediakan air tak ada masalah. Nabi SAW ada orang sediakan air, ustaz-ustaz kita ada orang sediakan air. Tapi untuk orang tolong tuang air wuduk tu untuk kita, kita hanya sapu je, benda tu ada nampak macam takabur. Ada orang malas. Ada sebahagiannya pula tak pernah tengok lah. Even lagi teruk makruh dia bila kita suruh orang yang tolong gosok anggota wuduk kita tu. Ada orang yang tolong tuang air, ada orang lain yang tolong gosok, tolong sapu. Dan benda tu wuduk tu sah. Cuma benda tu tak boleh. Orang sakit tak apalah, jangan orang yang sihat. Macam saya sihat tak? Ambil wuduk sikit, basuh kaki. Tu makruh lah. Wuduk tu sah tapi makruh. Sebab saya ni kalau saya mengajar, saya malas. Saya suka duduk gini. Saya panggil anak murid saya duduk kaki, picit kaki, duduk kat bahu seorang, picit bahu, sebelah ni seorang. Memang saya suka benda-benda macam tu. Tapi untuk wuduk ni tak patut. Sepatutnya benda tu ibadat, kita kena cuba untuk buat sendiri. Betul tak? Sebagaimana kita makan nasi sendiri, untuk ibadat juga sepatutnya kita buat sendiri. Kecuali untuk uzur lah. Kalau kita uzur tak mampu, tak ada masalah. Macam orang tu dia stroke tak? Stroke. Dia kepala dia tu boleh berfikir dengan elok lagi. Takkan kita nak paksa dia berwuduk sendiri. Tak, mestilah kita kena tolong dia. Pada waktu tu tak makruh, bahkan wajib untuk kita menolong saudara kita. Kan sedap kecap Melayu tak? Dan sunat juga untuk mula basuh muka daripada kawasan atas. Sunat lah. Tak semestinya atas, boleh mula macam saya cakap tadi. Sebab tu saya kata sebahagian ustaz saya, dia akan ambil air dan dia mula ke atas, kan? Dan sunat untuk basuh tangan bermula daripada telunjuk ni, bermula daripada jari ni. Maksudnya kita ambil air dan kita bawa ke bawah ni. Kita hari ni sebab pahit, tak, kita start dengan siku dulu. Tak, sebenarnya lebih sunat adalah dengan kita ambil air daripada hujung jari sampai ke bawah. Buatlah lagu mana pun, wuduk tu sah. Kita bukan bercakap tentang sah batal dah ni, kita bercakap tentang nak dapat pahala sebanyak mungkin kerana cuba untuk ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, kita tidak digalakkan untuk renjis selepas kita berwuduk. Tidak digalakkan untuk renjis. Dan tidak digalakkan untuk sapu bekas anggota wuduk kita tadi dengan kain dan seumpamanya, kecuali kalau kita memerlukan, terutamanya di negara yang sejuk lah. Orang kata benda tu boleh menyebabkan masalah kesihatan tak kalau kita biarkan air tu di atas badan kita. Dan bila tu dia pakai ni blower untuk keringkan. Kalau perlu bolehlah guna, tapi kalau tak perlu tak, sebab supaya kesan daripada wuduk kita tu ada lagi. Supaya kesan daripada wuduk kita tu ada lagi. Dia sebab saya tengok bukan sebab dia orang apa, sebab kita duduk di tempat yang sejuk sekarang. Even kat Mesir pun kami sebelum keluar bilik air memang kami akan lock sungguh-sungguh badan tu, jangan bagi ada air, sebab orang kata benda tu boleh membahayakan kesihatan. Bila kita keluar kena angin sejuk dan seumpamanya. Jadi sebab Nabi SAW satu ketika isteri dia bagi kain untuk dia lap selepas wuduk dan Nabi tak nak terima. Maksudnya Nabi tak sih, Nabi nak biarkan titisan-titisan air tu, sebab daripada titisan-titisan air tu dia adalah
dosa-dosa yang gugur bersama dengan wuduk kita. Dan kata para ulama, dosa di situ adalah dosa kecil sahaja. Adapun dosa besar tidak akan terampun kecuali dengan taubat. Dan kita baca doa lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat, jadikanlah aku daripada orang yang bersuci, dan jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang saleh. Sebab siapa yang mana sempurnakan wuduk dia sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang sahih, akan dibukakan untuk dia ke-88 pintu syurga. Dan dia akan dipanggil untuk memasuki daripada mana-mana pintu syurga yang dikehendaki. Siapa yang mana berwuduk dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, dan dia baca doa tadi, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi dia ke-88 pintu syurga, dan dia akan boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia sukai. Okey, habis bab wuduk. Ada nak tanya wuduk. Dan antara perkara yang makruh wuduk, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Walaupun kita berada di sungai, walaupun air di island ni free, walaupun kita ambil air semayang tu di masjid, tak kena bayar 1 sen pun. Sebab benda ni dikira sebagai makruh. Dan jangan lebih daripada 3. Benda itu dikira sebagai makruh, dan benda itu adalah bid'ah. Dan dia boleh membawa kepada dosa kalau kita sengaja buat lagu tu. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah ambil wuduk lebih daripada 3. Dan juga dikatakan makruh kalau kita sentiasa berwuduk sekali je sama basuh. Tak, muka sekali, tangan sekali, kaki sekali, sepanjang-panjang hidup tu sekali je. Ini juga dikira makruh. Sebab kita lari daripada yang paling afdal, iaitu basuh 3 kali. Sebab kita bila kita malah, memang kita akan buat macam tu lah. Sekali. Sedangkan Nabi SAW kata, ala adullukum ala ma yamhu bihillahul khataya. Hendakkah aku tunjuk kepada kamu perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mana Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kamu. Salah satunya ialah isbagul wudu' indal makarih. Kita menyempurnakan wuduk ketika mana kita tak suka. Waktu sangat sejuk, kita mengantuk nak sembahyang subuh cepat-cepat. Tapi kita buat juga dalam keadaan yang sesempurna mungkin sebagaimana sunnah baginda Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam hadis tu, Allah Taala akan ampunkan dosa dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tingkatkan darjat dia. Jadi benda ni sangat penting, tuan-tuan. Benda yang kita tak nampak dia punya kesan dalam kehidupan dunia, tetapi untuk kehidupan akhirat, satu pahala tu mungkin menjadi pembeza antara syurga dan juga neraka. Habislah bab wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk, hak mula-mula sekali ketung. Keluar sesuatu daripada 2 jalan, depan dan juga belakang. Keluar sesuatu daripada 2 jalan, depan dan juga belakang. Jadi benda itu akan membatalkan wuduk. Sama ada yang keluar tu benda yang normal ataupun tak normal. Maksudnya keluar batu ke, keluar cacing ke, keluar apa pun, benda itu akan membatalkan wuduk. Keluar darah ke, keluar apa ke, membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk. Apa lagi? Itu satu. Yang kedua, tidur dalam keadaan kita tidak menjaga punggung kita. Sebab annam wika usah, kata Nabi SAW. Tidur ni kemungkinan besar akan menyebabkan hadas keluar, terutamanya angin, iaitu kentut. Jadi kalau kita tidur dalam keadaan tak jaga punggung kita, maka tidur itu dikira sebagai membatalkan wuduk. Maksudnya tidur kan yang membatalkan wuduk. Kalau kita tidur macam ni ataupun macam ni, dikira membatalkan wuduk. Dan kalau kita tidur dalam keadaan tegak, punggung kita duduk molek, tak? Dan sama ada kita menyandar ke kita tak menyandar, tetapi punggung kita tu rata, rapat, molek, benda itu tidak akan membatalkan wuduk. Dan apa yang dikatakan tidur? Tidur ialah bila kita tak dengar langsung orang cakap apa.
Tapi kalau kita dengar orang cakap, kita tak faham, itu tidak dinamakan tidur. Jadi kalau sesiapa yang mana pergi sembahyang Jumaat tu, yang dia tertidur tu, dibuat oleh khutbah yang begitu syahdu dan mendayu tu, jadi biasanya dia dengar apa yang dicakapkan, cuma dia tak dapat nak faham. Faham tak? Sebab dia tidur ayam. Jadi tidur ayam ni tidak membatalkan wuduk, tetapi lebih baik untuk keluar ambil wuduk. Bahkan sebahagian ulama kata, tidurlah lagu mana pun tidak membatalkan wuduk. Netan nerak lagu mana pun tidak membatalkan wuduk. Sebab ada dalam riwayat Bukhari rahmatullahi alaih, sebelum Nabi SAW sembahyang Isyak awal, sebelum tu Nabi sembahyang Isyak lambat. Jadi sahabat-sahabat tunggu dan mereka telah tidur dalam masjid. Bergelimpangan tidur dalam masjid. Jadi sebab tu mereka kata tidur tidak membatalkan wuduk. Antaranya Imam Khattabi rahmatullahi alaih daripada mazhab Syafi'i, dia kata tidak membatalkan wuduk. Jadi pada saya, pendapat ini boleh digunakan pada setengah-setengah keadaan. Terutamanya bila kita naik kapal terbang. Bila kita naik kapal terbang, kita sebelum naik tu make sure kita dah ada wuduk. Tak? Kemudian perjalanan yang panjang 13 jam. Tak, kita tidur. Tak, kita tidur di atas tu. Jadi memang kita tidur tak sedar. Dan memang punggung kita tu bergerak kan. Kadang-kadang duduk lagu ni, kadang-kadang duduk lagu ni, kadang-kadang duduk lagu ni. Jadi punggung kita tu memang kita tak memakan makadah. Maksudnya kita tak letak lekat elok di tempat tidur kita tu. Maksudnya sekejap angkat, sekejap turun, sekejap senggeng. Jadi kalau ikut pendapat yang masyhur, batal wuduk, tidur macam tu. Tetapi pendapat Imam Khattabi rahmatullahi alaih dan sebahagian ulama lain tidak batal. Jadi pada saya benda ni boleh digunakan dalam situasi-situasi tertentu, terutamanya sangat susah nak berwuduk di dalam kapal terbang. Ada air tapi susah. Sebab apa? Nak kena angkat kaki, nak kena basuh, nak kena tu. Jadi tempat-tempat yang tertentu boleh dikira wuduk kita masih lagi valid dan tidak batal walaupun tidur, dengan syarat kita dah berwuduk sebelum tu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, soalan? Soalan pasal sentuh tadi. Kalau kita tengah berwuduk, tak habis lagi, tak masuk kaki, terkentut masa tu. Kita Kena renew daripada awal. Dia apa lagi? Hak membatalkan wuduk. Sentuh lelaki perempuan yang bukan mahram, suami isteri dan seumpamanya, dikira membatalkan wuduk dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat 3 lagi mazhab besar tidak membatalkan wuduk. Ada yang kata tak batal langsung, ada yang kata batal jika ada syahwat. Maksud ada syahwat, bila kemaluan dia mula bergetar. Tak, terkena karang, kring tu, tu membatalkan wuduk. Tetapi sebahagian ulama kata syahwat ni apabila keluar madhi. Keluar madhi iaitu keluar cairan putih tu, bukan mani, madhi, keluar cairan putih tu barulah membatalkan wuduk. Jadi kata para ulama, batal tu bukan sebab syahwat ataupun sentuh. Batal tu sebab keluar madhi tu. Dan pendapat yang paling famous, paling popular pada hari inilah sentuh lelaki dan perempuan walaupun suami isteri tidak membatalkan wuduk. Dan kebanyakan ustaz-ustaz kita biarkan fatwa dengan benda ni. Wallahu a'lam bis-shawab. Sebab tidak ada satu nas yang jelas yang mengatakan batal wuduk kalau sentuh lelaki dan juga perempuan. Aula mastumun nisa. Dalam ayat Quran Allah Taala kata aula mastumun nisa, jika kamu sentuh wanita. Sebahagian ulama faham sentuh di situ ialah jima', bersetubuh dengan isteri. Setengah pula dia tengok dari sudut zahir bahasa, sentuh tu sentuhlah, iaitu kena kulit dengan kulit. Tetapi masalahnya dalam ayat kata la mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Jadi orang petikai mazhab Syafi'i, kalau kita sentuh mak kita, kenapa dia tidak batal? Sentuh adik, kakak kita, makcik kita tak batal. Sentuh isteri batal. Dia kata sebab adik, kakak, makcik, mak ni dia adalah aqarib. Dia adalah kaum keluarga kita dan syahwat itu lemah dengan kaum keluarga sendiri. Jadi kalau bukan kaum keluarga, syahwat dia, orang yang fitrah dia selamat, fitrah dia bersih, dia tak akan rasa dengan kaum keluarga dia sendiri walaupun perempuan. Jadi dia kata sebab syahwat itu lemah bersama dengan kaum keluarga, jadi tidak batal wuduk. Jadi sebahagian ulama lain dia ribat baliklah, dia ruat baliklah, dia jawab balik. Habis poinnya sekarang ialah syahwat lah. Kalau kita dengan isteri kita, kita sentuh tak ada syahwat, sepatutnya tidak batal lah wuduk kita. Tak, kita baru ambil wuduk, tengok-tengok terlanggar isteri kita, takkan terlanggar pun syahwat kot. Jadi terlanggar, takkan nak pergi ambil wuduk balik. Faham tak? Jadi atas poin itu kebanyakan ustaz-ustaz terutama di negara Arab mereka fatwakan bersentuh lelaki dengan perempuan suami isteri tidak membatalkan wuduk kecuali
apabila keluar madhi, iaitu bila rasa syahwat tu sampai meleleh cairan tu, maka ia membatalkan wuduk. Wallahu taala a'lam bissawab. Boleh? Nampak? Okey, lagi apa lagi? Perkara yang kononnya bukan kononnya yang membatalkan wuduk. Muntah tidak membatalkan wuduk. Sentuh kemaluan lelaki ataupun perempuan dikira membatalkan wuduk. Man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang sentuh kemaluan dia maka membatalkan wuduk. Siapa yang sentuh kemaluan dia membatalkan wuduk. Kalau dia sentuh kemaluan orang lain juga membatalkan wuduk. Sentuh tu maksudnya tapak tangan ke? Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang dikira membatalkan wuduk ialah tapak tangan sahaja. Maksudnya letak ni, apa yang kena permukaan itulah yang dikira tapak tangan. Maksudnya kalau sebelah-sebelah ni ataupun orang panggil kurang tangan, orang Kelantan panggil kurang tangan. Dia panggil apa ni? Bahagian atas tangan ni, belakang tangan ni tidak membatalkan wuduk. Tetapi dalam mazhab Ahmad, sama ada belakang ataupun depan, kedua-duanya membatalkan wuduk. Dan pada saya pendapat dan dalil yang paling jelas dalam masalah ini ialah sama ada tangan depan ataupun belakang, kedua-dua membatalkan wuduk. Sebab dalam riwayat yang lain Nabi SAW kata man afdha biyadihi, siapa yang mana pergi dengan tangannya, tak kira depan ataupun belakang. Wallahu alam. Jadi pada saya ihtiyat, berhati-hati kita tak perlu sentuh dengan belakang ataupun tapak tangan. Kira benda tu membatalkan wuduk. Pendapat kebanyakan para ulama. Tapi sebahagian para ulama dia kata sentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk, bahkan hanya sunat sahaja untuk ambil wuduk. Ini pendapat Hanafiyah dalam mazhab Hanafi, dan sebahagian daripada para ulama macam Dr. Yusuf Qaradawi dan ulama-ulama yang lain, Ibnu Khuzaimah daripada mazhab Syafi'i sendiri pun dia kata benda tu sunat sahaja. Bahkan Imam Bukhari rahmatullahi alaih, yang zahir daripada cara dia letak hadis tu dalam kitab dia menunjukkan kepada sunat sahaja untuk berwuduk. Sebab ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahawasanya apabila satu orang tu sentuh kemaluan dia, Nabi SAW jawab, bukankah dia tu seketul daging daripada tubuh badan engkau? Sebagaimana engkau sentuh pipi engkau tak membatalkan wuduk, begitu jugalah apa orang panggil, sentuh benda tu tidak membatalkan wuduk. Faham tak? Sampaikan setengah ustaz kita, dia mazhab Hanafi, dia kata tak batal wuduk. Bila kita ngaji dengan dia balas sama. Kita Syafi'i, dia Hanafi, tak mengaji hadis. Jadi bila sampai bab hadis Syafi'i, memang dia masam sikit kan. Kalau hadis tu nampak macam cenderung Syafi'i, dia masam sikit. Tapi kalau hadis tu nampak cenderung mazhab Hanafi, memang dia senyum sengih memanjang kan. Jadi dia kata kalau kamu rasa jijik dengan benda tu, potong lah, buang. Dia kata gitu. Jadi benda tu ala kulli hal, saya pegang kalau sentuh membatalkan wuduk. Tapi ada pendapat-pendapat yang lain yang kata tidak membatalkan wuduk, tetapi yang paling bagus untuk kita lebih berhati-hati ialah membatalkan wuduk. Sebab apa kejadahnya ambil wuduk kemudian nak sentuh benda tu? Dulu peribahasa kata perbuatan yang sia-sia ialah seumpama mencurahkan air ke daun keladi. Kawan-kawan kami dia buat peribahasa baru, antara contoh perbuatan yang sia-sia ialah ambil wuduk kemudian sentuh kemaluan sendiri. Sia-sia, tak ada sebab langsung nak buat macam tu. Ter. Ada setengah orang kalau ter tu maksudnya tidak ada intention kan. Bila tidak ada intention, sebenarnya ada hadis lain. Hadis lain kata rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak ditulis hukuman ke atas umat aku kalau dia tersalah ataupun dia terlupa ataupun bila dia dipaksa. Jadi bila sahaja ada ter, pada saya benda itu tidak membatalkan. Sebab hadis kata man afdha, man massa, perbuatan itu menunjukkan kepada intention, full intention. Perbuatan tu dibuat kerana ada niat. Jadi kalau terkena sikit, tu tak ada. Kena musim-musim sejuk pula agak. Memang dah lah. Lagilah air masjid Riverside itu tak panas-panas lah ni. Sejuk manjang. Memang dah lah. Okey? Ya? Kalau dia mengangkat expire dengan slow kali, maksud dia Sah? Sah kalau telanjang pun tak apa. telanjang tak? Tapi makruh. Sebab dia sepatutnya tak boleh telanjang.
Kalau dekat luar. Hmm. Kalau wuduk sudah baku, adakah dia efek solat kita? Adakah solat macam baku ke apa ke? Dia efek solat dari sudut validity solat dia tak efek. Tapi dari sudut kesan khusyuk solat dia efek. Satu ketika Nabi SAW jadi imam dan Nabi SAW dia tergagap dalam baca ayat. Jadi lepas sembahyang Nabi kata, "Ma balu aqwam? Apa hal keadaan kamu ni yusalluna salatana wa la yatawaddauna wudu'ana?" Mereka ni semayang kami tetapi berwuduk tak sempurna macam cara kami wuduk. Benda tu boleh bagi efek pada solat imam. Sebab tak sempurna wuduk. Okey. Sentuh kemaluan lelaki atau perempuan sendiri ataupun orang lain punya adalah membatalkan wuduk, pendapat bagi mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dan ada pendapat lain kata sunat sahaja untuk berwuduk, dan kalau tidak membatalkan wuduk. Okey, siapa okey. Khuf lepas ni sebab dia ada syarat, ada tak? Dia ada yang khusus untuk khuf. Dia belum baca kalau yang membatalkan wuduk apa? Berdarah muka tu. Ataupun nanah. Lepas tu dia macam saya tanya muntah tu lah. Lepas tu saya tanya sama ada kita yang berdarah ataupun kita sentuh darah ke yang mana satu tu? Dia perkara yang membatalkan wuduk yang kita sebut tadi sahaja. Adapun benda lain dia duduk dalam bab benda tu najis ataupun tidak, dan adakah najis itu akan membatalkan solat kita ataupun tidak. Let's say kita dah berwuduk sempurna, dak cepat-cepat nak pergi masjid, tengok-tengok terpijak tai itik. Dah kotorlah kaki kita ni. Selipar baru kena curi, kaki ayam pula nak pergi masjid, terpijak tai itik. Jadi adakah ia membatalkan wuduk ataupun tidak? Dia tidak membatalkan wuduk, tetapi najis itu mesti dibersihkan sebelum kita solat. Faham tak? Kalau tai anjing pun dia tidak membatalkan wuduk, cuma dia kena pergi basuh dengan 7 kali basuhan. Itu sahaja. Kalau nanti kita akan masuk dalam bab najis, tetapi membatalkan wuduk, dia tidak membatalkan wuduk. Faham tak? Korek hidung tidak membatalkan wuduk. Makan tidak membatalkan wuduk, tapi dinasihatkan untuk berkumur-kumur sebab takut kesan makanan tu ada dalam mulut kita. Bila kita semayang nanti, kita telan benda tu dan dia akan membatalkan salat. Sebab dia terkira masuk dalam bab makan. Tidak membatalkan wuduk. Dari sudut batal wuduk, tidak membatalkan wuduk. Dari sudut batal puasa pun tidak. Dari sudut batal puasa pun tidak. Dari sudut batalkan solat pun tidak. Soalan lain? So berapa je membatalkan wuduk? Sentuh kemaluan. Kalau sentuh dengan ibu tu batal wuduk. Pendapat yang kuat tidak membatalkan wuduk. Tetapi kalau boleh, ibu mertua kita boleh salam pun dengan dia, tak membatalkan wuduk, dan kita haram pun untuk kahwin dengan dia. Kita kahwin dengan isteri kita, walaupun tak sempat setubuh dengan isteri kita, mak mertua dengan nenek dia sampai ke atas tu memang confirm haram dah untuk kita kahwin sampai bila-bila. Tetapi dengan anak tiri dia ada kes. Dengan anak tiri, kalau kita kahwin dengan satu orang perempuan, dia dah ada anak dengan suami lain tak? Kemudian dia tak tahu pun isteri dia, bakal isteri dia ni ada anak cantik. Jadi bila dia kahwin-kahwin, akad nikah sekali, anak dia balik, comel lagi pada mak dia. Jadi menyesal, cerai mak dia. Sebelum bersetubuh dengan mak dia, kita masih lagi boleh kahwin dengan anak perempuan dia. Dia panggil rabib. Maksudnya, tapi once kalau kita dah bersetubuh dengan mak dia, kita cerai lepas tu pun kita tak boleh kahwin dah dengan anak. Tetapi untuk ibu mertua, nenek mertua dan ke atas, mujarradul aqd, semata-mata kita kahwin saja dengan isteri kita, mereka telah jadi haram untuk kita kahwin sampai bila-bila. Cuma untuk anak tiri, hak tu dia tengok yang tadi, sama ada bersetubuh dulu ataupun tidak bersetubuh dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Itu wuduk tu batal tak? Selama tempoh mana dia valid tu? Misal kata kalau orang tu tak tidur 10 tahun pun tak apa. tak ada. Sampai mati pun tak apa. Tak ketung, tak apa, benda tu valid. Dan perkara yang membatalkan wuduk juga ialah waghalabatu
ala aqlin, iaitu kalau dia jadi gila ataupun dia pengsan dan seumpamanya, benda itu membatalkan wuduk. Sebab biasanya orang yang pengsan dan seumpamanya, biasanya ada cecair yang akan keluar daripada dua kemaluan dia dan seumpamanya. Jadi perkara itu membatalkan wuduk. Tetapi kalau tidur yang tidur-tidur ayam, benda itu tidak membatalkan wuduk. Even tidak membatalkan salat. Apa yang dikira bukan air mutlak? Apa yang dikira bukan air mutlak? Air semula jadi dikira sebagai air mutlak kan? Air semula jadi, air mata air salji, air pantai, air telaga, air hujan, ini semua dikira sebagai air mutlak. Selain daripada benda tu yang bersifat campuran, dia tidak dikira air mutlak jika bercampur dengan kuantiti yang banyak. Contoh satu jug air yang besar tu, kemudian kita letak satu sudu teh yang kecil. Adakah dia bercampur dengan campuran yang banyak sehingga dia mengubah air tu? Dia tak mengubah air tu. Kita tak panggil air teh pun benda tu. Jadi ia masih lagi dikira air mutlak. Tetapi kalau dia bercampur dengan campuran yang banyak, dia mengubah nama air tu, maka ia dikira bukan air mutlak. Satu jug, kemudian kita letak dua senduk Milo ataupun dua senduk teh, kita nampak pun kita panggil air teh dah benda tu. Jadi dia tidak dikira sebagai air mutlak. Kalau air itu keruh sekalipun di sungai, disebabkan oleh tanah sungai dan seumpamanya, maka ia masih lagi dikira air mutlak. Air dalam tasik walaupun dia dah bercampur dengan buah ataupun dia dah bercampur dengan daun-daun yang gugur di sekeliling tasik, itu juga dikira sebagai air mutlak. Atas alasan sebab benda itu susah untuk kita jaga. Adapun air yang mana campur dengan klorin, kata para ulama, ia dikira mutlak sebab benda itu keperluan untuk air, untuk rawat air tersebut. Sebab biasanya bila dia mula klorin, dia akan rasa lain dan dia akan bau lain. Betul tak? Jadi benda itu dimaafkan sebab keperluan untuk kesihatan. Wallahu a'lam bissawab. Lagi? Air musta'mal. Air musta'mal ialah air yang digunakan untuk melaksanakan ibadat seperti wuduk dan juga mandi buat kali pertama. Contohnya, apabila kita dah ambil wuduk, air yang menitik tu daripada anggota tubuh badan kita kali pertama tu, kita, let's say kita tadah tak? Kita tadah, yang menitik tu kita tak boleh guna balik dah. Okey. Macam kita basuh muka kan? Yang kali kedua, air dari muka tu menitik kat dalam air yang kita nak basuh untuk kali kedua. Macam mana dia? Kalau dia menitik tu hanya sedikit, 1 drop, 2 drop tu dimaafkan. Tak ada masalah. Sebab air musta'mal ni mazhab Syafi'i je, mazhab lain tak ada air musta'mal. Lagi membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk sikit je, yang tadi je, simple je membatalkan wuduk ni. Cuma kentut lah. Kentut ni ada masalah juga. Kadang-kadang kita confuse sama ada benda tu kentut ataupun orang kata angin sebab kat punggung tu dipanggil apa Bila kita berlipat punggung, bila kita berlipat tu dia macam bunyi sih. Tapi kita tak rasa dia melepasi dubur halakah yang bulat tu pun. Tapi kita rasa macam bunyi. Dia panggil apa benda tu? Fenomena apa benda tu? Dia ada bunyi sikit. Tapi kita tak rasa pun dia menembusi punggung kita tu. Halangan itu tidak berjaya ditembusi lagi. Jadi setengah orang kata benda itu ialah bunyi angin. Benda itu tidak dikira kentut. Wallahu a'lam bissawab. Okey, habis perkara yang membatalkan wuduk. Kemudian mandi. Letih dah kah? Nak minum air, minum lah. Kemudian mandi. Mandi ni ada perkara yang mana mewajibkan mandi dan ada mandi wajib, ada mandi yang sunat. Mandi yang wajib, dia ada sebab-sebab dia. Ada 6 sebab lebih kurang melibatkan mandi wajib. Yang pertama ialah apabila keluar mani bagi satu orang lelaki. Sama ada mimpi, proses sendiri, giat sendiri. Jadi benda itu akan menyebabkan dia wajib mandi bila keluar mani. Dan apa itu mani? Mani ialah
Satu cecair yang berwarna putih dan pekat, keruh, bukan putih, dia keruh dan pekat, dan dia bau dia tidak menyenangkan ketika mana dia basah, dan apabila kering seolah-olah bau putih telur, ataupun bentuk dia macam putih telur, bau macam yeast. Dan ketika mana dia keluar dalam keadaan memancut, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, mimma indafiq, manusia dicipta daripada air yang memancut. Dan biasanya selepas keluar, dia dah jadi futur, syahwat dia tu dah jadi macam habis dah, dia dah tak ada keinginan dah untuk bersetubuh dan seumpamanya. Dia dah habis, dia panggil futurus syahwah, inkisarus syahwah. Ni antara 3 ciri penting mani. Dan kalau ada 3 ciri ni, maksudnya benda tu dikira sebagai mani, considered as mani. Jadi bila keluar air mani, sama ada lelaki atau perempuan, maka dia wajib mandi. Yang pertama, keluar mani. Yang kedua ialah bersetubuh antara lelaki dengan perempuan. Bersetubuh antara lelaki dengan perempuan walaupun bukan suami isteri. Maksudnya dia berzina. Walaupun tidak keluar mani, dengan syarat kepala kemaluan lelaki, yang selalu ustaz kami sebut helmet tu, telah melepasi faraj kemaluan perempuan, pintu masuk tu. Faham tak? Bapa Azim, nampak apa bela je? Tak. Apabila kepala helmet tu dia telah melepasi, bila kepala helmet tu dia telah, kami masa ngaji benda ni ustazah ngajar tau, tapi semua lelaki dalam kelas, memang dia asing lelaki dan perempuan. Apabila kepala helmet tu masuk ke dalam faraj, dia melepasi, baru benda itu dikira jima'. Baru benda itu dikira jima', walaupun tidak keluar mani, sama ada lelaki ataupun perempuan, maka dia telah dikira jima' dan wajib mandi lepas tu. Faham tak? Wajib mandi lepas tu. Dalam masalah masuk kepala ke dalam kemaluan perempuan, kita nampak benda tu simple. Tetapi kata para ulama', antaranya Imamul Haramain, dia kata ada 50 masalah fiqh yang terbina daripada masalah ni. Imam Ghazali kata ada hampir 60 masalah fiqh. Bahkan sebahagian ulama' dia kata hampir 1000 masalah fiqh dalam masalah ni. Dia melibatkan masalah talak. Apabila bercerai, nak dikira wanita tu edah ada edah, tak ada edah. Kemudian dalam masalah mahar, dia perlu dapat separuh ataupun dia perlu dapat penuh. Ataupun dalam masalah nasab anak dan seumpamanya. Masalah yang banyak tentang masalah kepala helmet ni masuk dalam kemaluan perempuan. Jadi benda tu besar, bukan benda kecil. Sebab tu kalau kita bawa masalah ni pergi ke qadha, tak, qadhi dia akan tanya satu-satu, setara mana. Sebab benda ni ada kesan-kesan dia. Okey, itu yang kedua yang menyebabkan wajib mandi. Lesbian ke ataupun gay ke? Kalau gay masuk jalan belakang, wajib mandi. Kalau lesbian tak wajib mandi. Sebab murahaqah, kalau diguna benda-benda lain sekalipun, benda itu tidak dikira zakar. Jadi benda itu tidak dikira zakar, tidak dikira kemaluan. Yang dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan tu tidak dikira zakar. Jadi contoh masuk buah timun tak, ustazah kita cerita ada je yang kantoi masukkan timun batang. Benda itu tidak dikira zakar, jadi tidak kira persetubuhan. Jadi tak wajib mandi. Tapi orang lelaki kalau keluar mani bukan atas dasar persetubuhan, dia keluar mani wajib mandi atas dasar keluar mani. Dia beza kat situ. Jadi kalau dia buat benda tu tak keluar mani, maka tidak wajib untuk mandi. Wallahu alam. Berapa? 3 dah tak? 2. Keluar mani, setubuh. Yang ketiga mati. Wajib untuk dimandikan. Wajib untuk dimandikan bukan mayat tu mandi sendiri, kita lah kena mandikan. Maksudnya kalau kita tak mandikan, kita berdosa. Mayat tu molek-molek ada je dia. Kemudian yang keempat ialah haid. Wanita bila dia keluar darah dan apabila telah suci daripada darah, kering daripada darah dan dia nak salat, maka wajib untuk dia mandi. Yang kelima ialah nifas. Apabila dia melahirkan anak, keluar darah dalam tempoh 40 hari ataupun 60 hari, maka bila kering sahaja dia wajib mandi.
Dan yang keenam ialah wiladah. Wiladah ini ialah darah yang keluar ketika mana melahirkan anak. Bukan sebelum, tetapi ketika mana melahirkan anak. Ada orang yang mana darah tu keluar hanya masa melahirkan anak. Lepas tu darah tak keluar dah. Jadi dia tak ada nifas. Tetapi masa wiladah tu, dia dikira darah melahirkan dan dia wajib mandi. Okey, kalau satu orang tu dia melahirkan, tak ada darah langsung keluar, tetapi anak keluar, adakah wajib mandi ataupun tidak? Kata para ulama, wajib mandi. Sebab anak adalah mani munaqid. Anak adalah terbina daripada mani asalnya, dan keluar mani daripada kemaluan adalah membatalkan, adalah mewajibkan mandi. Jadi bila dah melahirkan anak, sama ada keluar darah ataupun tidak, semata-mata keluar anak, maka dia wajib mandi. So dia ada 6 perkara yang mana mewajibkan mandi. Dan mandi ni mudah je. Yang pertama yang paling penting sekali ialah niat dia. Niat untuk menunaikan mandi wajib. Menunaikan mandi wajib. Dia sama je dengan mandi biasa. Tetapi dia mesti niat, aku mandi wajib kerana mengangkat hadas. Kalau boleh tak payah sebutlah hadas tu hadas apa. Sebab bila kita borong sekali je, semua hadas yang ada atas diri kita tu akan terangkat. Ada setengah orang, dia suka nak bilang hadas dia. Tak, dia ada nifas, dia ada haid, dia ada wiladah, dia nak bilang satu-satu. Jadi kata para ulama, sebab dia dah gelenyar, dia menyusahkan diri dia sendiri, hanya satu sahaja yang terangkat, apa yang dia niatkan. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau dia borong, aku angkat hadas besar terhadap semua hadas yang ada atas diri aku, maka dia dikira suci. Tapi kalau niat, aku angkat hadas besar kerana haid, sedangkan dalam masa yang sama dia ada nifas, dia ada wiladah, maka hanya satu sahaja yang terangkat dan 2 lagi masih kekal, dan dia kena mandi 2 kali lagi. Faham tak? Dan sunat mandi pertama ialah wuduk lah. Sebagaimana kita bagi tahu tadi, ada 2 cara untuk berwuduk. Wuduk cara yang pertama ialah dia berwuduk sempurna. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi dia akan berwuduk secara sempurna sebagaimana wuduk untuk solat. Cara kedua, sebagaimana dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha ataupun Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, isteri baginda Nabi SAW, Nabi SAW akan berwuduk dan Nabi akan tinggal bahagian kaki sahaja. Kemudian Nabi start mandi, dan bila habis semua baru Nabi SAW akan basuh kaki tersebut. Kemudian bila mandi, bermula dengan kepala. Jiruskan air ke kepala, jiruskan air ke kepala, ratakan rambut sampai kita rasa air tu dah kena kita punya kulit kepala, dah sampai kena kulit kepala, maka barulah kita bergerak ke bahagian anggota badan 3 kali. Kita mula belah kanan dan kita mula sebelah kiri. Habiskan bahagian kanan yang depan, kemudian bahagian kanan yang belakang. Habiskan bahagian kiri yang depan, kemudian bahagian kiri yang belakang. Tetapi sekarang sebab kita shower, daripada atas kita rasa macam mandi air terjun, tak tahu mana kanan tak mana kiri, pakai jolos selalu. Tapi kalau orang yang jaga, dia akan mula dengan kepala dia akan basahkan bahagian depan belakang dulu, belah kanan, depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Benda tu sunat. Kalau kita duduk menyelam terus tak ada masalah pun. Tapi benda tu sunat untuk kita mulakan dengan belah kanan, depan dan belakang, kiri, depan dan belakang. Dan kata para ulama, kita wajib untuk menyampaikan air ke seluruh anggota badan. Jadi kalau ada bulu-bulu yang tebal apa tu, kita usaha juga untuk kita sampaikan. Dan rambut tu kita usaha untuk kita sela. Tak? Ni, kita usaha untuk kita sela. Tapi kalau rambut dia kerinting macam buah zabit, macam buah kismis tu, dia hanya perlu basuh sekadar yang dia mampu je. Dia tak perlu lah nak tarik, nanti cabut pula kulit kepala dia. Tak, basuh sekadar yang dia mampu. Kemudian dia kena jaga ni kawasan sendi-sendi telinga dan seumpamanya ni. Kalau boleh dia berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Tak, sendi-sendi. Terutamanya orang yang gemuk macam saya ni, pelipatan-pelipatan perut tu dia kena jaga. Tahu tak pelipatan, tempat kawasan menggelebeh tu, dia kena jaga, dia kena lalukan air elok-elok. Kawasan lipatan-lipatan sendi ni, semua dia kena jaga. Kuku-kuku, kawasan rekahan-rekahan. Dan untuk bahagian bawah, dia kena duduk bertinggung. Sebab ketika mana dia duduk bertinggung tu, apa yang terbuka daripada punggung dia tu, dikira sebagai anggota luar, kulit luar. Jadi dia kena basuh juga. Faham tak? Ada orang tak tahulah tuan-tuan mandi wajib macam mana, tapi yang ustaz-ustaz kami ajar, kita kena duduk tinggung untuk make sure
benda tu terbuka. Kalau tak dia menggelebeh kan. Jadi takut air tak kena. Dan habis dah lah untuk mandi wajib. Tu je mandi wajib. Cumanya satu lagi, selepas kita mandi wajib, adakah boleh terus kita sembahyang tanpa kita ambil wuduk? Kalau tak ambil wuduk, ayyuhal fuqaha aftuni, wahai para fuqaha dan para ulama, apa pendapat kalian? Kan? Setengah ulama kata, apabila kita tidak ambil wuduk langsung pun sebelum kita mandi, itu tak? Kita tidak ambil wuduk langsung pun sebelum kita mandi, kemudian kita mandi wajib, maka hadas besar terangkat, dan dengan sendirinya hadas kecil juga terangkat. Jadi kita boleh terus sembahyang. Tapi sebahagian ulama kata, dengan syarat ketika mana kita mandi tidak berlaku perkara yang membatalkan wuduk semasa kita mandi. Tidak kentut masa mandi, tidak sentuh kemaluan masa mandi. Habis orang tanya, macam mana kita nak basuh kemaluan dan seumpamanya? Boleh guna kain, boleh guna glove dan seumpamanya. Kalau tidak berlaku perkara yang membatalkan wuduk semasa mandi, kita boleh terus sembahyang selepas tu walaupun tanpa ambil wuduk. Boleh? Boleh? Wallahu a'lam bissawab. Apa lagi pasal mandi? Hak tu mandi yang wajib. Mandi wajib, dan kita ada satu mandi yang sunat. Mandi sunat ni ialah mandi yang mana kita dituntut sungguh-sungguh untuk kita buat. Cuma sebelum kita mandi ada beberapa sunat. Mandi wajib tu sendiri ada sunat dia, iaitu kita baca bismillah, kita menghadap kiblat, dan kita hilangkan dulu perkara-perkara yang boleh menghalang air ataupun najis-najis yang ada di atas tubuh badan kita. Dan kita berwuduk sebelum tu. Kita basuh 3 kali kalau boleh anggota badan kita. Dan kita sapu, kita gosok kita punya badan ni. Kemudian kita mula dengan sebelah kanan. Kemudian kita mula pula dengan sebelah kiri. Dan kalau boleh kita mandi dalam keadaan kita tutup aurat. Jangan mandi dalam keadaan telanjang walaupun kita bersendirian. Kena ada niat. Sebelum air, maksudnya niat tu ketika mana air kali pertama dijirus tu kena kepala kita, kita kena niat. Sebab kalau tak, dia tak boleh membezakan antara mandi biasa dengan mandi wajib. Dia beza dia niat je saja. Mandi wajib ni dengan mandi biasa bezanya hanyalah niat sahaja. Dan perkara makruh ketika mana kita mandi wajib ialah kita kita membazir air dan seumpamanya, dan kita berlebihan dalam menggunakan air, was-was. Kalau boleh jangan mandi kawasan yang kita kencing, takut kita akan jadi was-was dan seumpamanya. Dan kalau boleh jangan minta tolong orang lain untuk jiruskan air untuk kita, sebab benda tu tak perlu. Kalau minta untuk orang sediakan air tak ada masalah. Okey. Sikit lagi. Kemudian mandi sunat, dia ada beberapa mandi sunat yang selalu kita tahu. Mandi sunat ni beza dia juga dengan mandi wajib hanyalah niat. Mandi sunat yang pertama ialah mandi sunat apabila kita nak pergi sembahyang Jumaat. Bagi orang yang mana nak pergi sembahyang Jumaat, disunatkan untuk dia mandi. Sebab apa? Sebab dulu sahabat mereka bekerja pada hari Jumaat. Jadi bila mereka pergi, kalau mereka tak mandi, bau busuk tu akan mengganggu jemaah-jemaah yang ada. Sebab tu Nabi SAW kata, siapa yang mana nak datang sembahyang Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Dan mandi di situ adalah sunat sahaja hukumnya. Jadi kalau dia tak segi sembahyang Jumaat, maka tidak disunatkan untuk dia mandi. Orang perempuan kalau nak pergi sembahyang Jumaat juga disunatkan untuk mandi. Tetapi dunia realiti hari ini, kalau kita bekerja pada hari Jumaat, belajar pada hari Jumaat, nak balik mandi untuk sembahyang Jumaat, benda tu susah. Jadi kata para ulama, mandi untuk sembahyang Jumaat boleh bermula daripada waktu subuh lagi. Jadi waktu subuh tu disunatkan untuk dia mandi. Bahkan setengah ulama kata hari Jumaat tu ada mandi yang wajib pada hari Jumaat tu, iaitu
berdasarkan hadis man ightasala wa ghassala yaumal jumaah, siapa yang mandi pada hari Jumaat dan mewajibkan orang lain mandi pada hari Jumaat, iaitu melakukan ibadah sunat pada malam Jumaat. Salah sebahagian ulama mereka tafsirkan hadis itu ialah melakukan jima' pada malam Jumaat, iaitu bersetubuh bersama dengan isteri pada malam Jumaat. Jadi esoknya tu dia wajib mandi untuk sembahyang subuh lah. Dan dalam masa yang sama dia boleh niatkan sekali untuk mandi sunat pada hari Jumaat. Kalau kita jenis tak kerja hari Jumaat, better untuk kita lewatkan kita punya mandi tu sehingga nak sampai waktu solat Jumaat. Kalau kita sibuk, kita boleh mula mandi selepas waktu subuh. Tu mandi sunat yang pertama. Mandi sunat yang kedua ialah apabila kita memandikan mayat, maka disunatkan juga untuk mandi. Yang ketiga, sunat hari raya, Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Ini antara perkara yang sunat untuk kita mandi. Kaedah dalam Islam ialah apabila satu-satu tempat itu berlaku perhimpunan, maka disunatkan untuk mandi. Untuk datang majlis ilmu, tempat orang yang ramai, disunatkan untuk mandi. Sebab tujuan dia adalah supaya orang tidak rasa selesa dengan kita punya bau badan dan seumpamanya. Kemudian antara sunat mandi ialah mandi yang sunat hari raya. Apa lagi? Oh, letih bila. Sunat mandi ialah hari raya. Apa lagi? Ghuslul. Sekejap nak cek buku sekejap. Tak ingat dah. Kemudian untuk orang yang baru masuk Islam, disunatkan untuk mandi dengan syarat. Dengan syarat dia tidak pernah berjunub sebelum dia masuk Islam. Kalau dia pernah berjunub sebelum masuk Islam, maka mandi itu adalah wajib. Dan nak suruh dia ucap syahadah dulu ataupun nak suruh dia mandi dulu. Kata para ulama, kita kena suruh dia ucap syahadah dulu, baru lepas tu kita suruh dia mandi. Kemudian dia ada mandi-mandi yang melibatkan, ada mandi-mandi yang melibatkan haji lah. Tak, mandi sebelum kita ihram, pakai pakaian ihram, ada disunatkan mandi. Mandi masuk Mekah, ada disunatkan mandi. Mandi untuk tawaf, ada sunat mandi. Jadi benda ni biasanya kita akan jumpa dalam permasalahan haji. Tetapi untuk kehidupan biasa kita ialah kita mandi sunat hari raya, kita mandi sunat hari Jumaat. Kemudian mandi sunat paling kurang seminggu sekali mesti kita mandi. Kalau kita tak mandi sepanjang minggu, disunatkan untuk mandi seminggu sekali. Dipanggil sunat. Ada pun mandi biasa hari-hari, benda itu dikira hanya sebagai harus sahaja, tidak sunat. Tetapi kalau sampai satu tahap badan kita busuk, menyakitkan orang, dengan erti kata mereka tak boleh duduk tepi kita dan seumpamanya, benda itu dah boleh jadi wajib. Habis dah lah bab mandi. Okey, orang yang mana berada dalam keadaan jenabah, orang yang mana berada dalam keadaan berhadas, ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Orang yang mana berhadas kecil, iaitu orang yang mana tidak mempunyai wuduk, dia boleh baca Quran, dia boleh masuk dalam masjid, dia boleh berzikir. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dia tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Sebahagian ulama kata dia boleh sentuh mushaf, tapi dia tidak boleh sentuh huruf. Faham tak? Sebahagian ulama kata dia boleh sentuh mushaf, tapi dia tidak boleh sentuh huruf. Mushaf ni Quran, buku ni dia panggil mushaf, mashaf. Jadi sebahagian ulama kata boleh sentuh, sebahagian ulama kata tak boleh langsung. Hatta kalaulah dia letak Al-Quran tu dalam beg dan niat dia ialah untuk menanggung Al-Quran tu pun, benda tu tidak dibolehkan. Tapi ala kulli hal, pendapat yang paling pertengahan pada saya ialah seboleh-bolehnya dia cuba mengelak untuk memegang mushaf kitab Al-Quran itu dalam keadaan tidak berwuduk.
dia boleh cuba elak. Pergi ambil wuduk sekali. Kemudian baru dia mula membaca. Berbeza dengan budak-budak yang hafiz. Kali pertama, dia orang bolehlah ambil wuduk. Kemudian bila masuk kelas, kalau terkentut dan seumpamanya, nak kena ambil wuduk selalu, benda tu menyusahkan. Jadi kata para ulama, sebahagian mereka kata, kali pertama kena ambil wuduk, lepas tu kalau tak ada pun, tak ada masalah. Dia boleh terus pegang, cuma elak untuk pegang tulisan di dalam mushaf tersebut. Itu je lah benda yang tidak boleh buat. Dia tidak boleh semayang apa semua tu, benda biasalah, kita tahu lah tak ada wuduk. Kemudian kalau dia berhadas besar, tak, macam dia bersetubuh dengan isteri dia ataupun keluar mani, kemudian dia tak mandi lagi. Apa perkara yang dia tidak boleh buat? Dia tidak boleh baca Quran. Sentuh mushaf lagi lah tak boleh, Quran pun tak boleh baca. Kemudian dia tidak boleh masuk dalam masjid kecuali untuk dia lalu sahaja. Duduk tak boleh. Dan kalau duk main pusing-pusing tak duduk, tapi duk main pusing pergi sana pergi sini pun tak boleh. Sebab ni adalah kehormatan masjid. Dalam hadis yang jelas Nabi SAW kata, masjid kami tidak dihalalkan untuk orang yang berjunub di kalangan kami. Kalau kita duduk dalam masjid, kita tidur iktikaf dalam masjid, kemudian kita mimpi, tak, kita kena keluar cepat-cepat. Kecuali kalau kita keluar, kita terdedah kepada bahaya. Macam ada binatang buas ke, tak, takut hantu mari gigit kita ke apa. Tapi pada kita kata nonsense. Tapi pada dia rasa takut gila ni. Tak, hak tu tidak wajib untuk dia keluar. Tapi kalau boleh, seawal-awalnya dia keluar pagi esok untuk dia mandi. Dia tidak boleh baca Quran, dia tidak boleh pegang mushaf, dan dia tidak boleh masuk dalam masjid, duduk dalam masjid. Dia hanya boleh lalu sahaja. Terutamanya bila masjid itu masjid yang besar. Terutamanya masjid zaman-zaman lama di Mesir, di Syria, tak, dia pintu ke pintu tu boleh jadi shortcut, dibenarkan, tetapi hanya untuk lalu sahaja. Kemudian dia ada hadas yang paling besar, iaitu haid dan juga nifas. Hadas yang paling besar, haid dan nifas, semua benda tadi dia tidak boleh buat, kecuali tambah satu benda lagi, dia tidak dibenarkan untuk lalu dalam masjid sekalipun, kecuali jika dia dapat make sure yang mana dia tidak akan mengotorkan masjid. Faham tak? Maksudnya kalau dulu tu tak ada lah style macam tuala wanita yang macam hari ni kan, yang okey dia punya ni. Kalau dulu, kalau tak sure benda tu, dia tak boleh nak lalu pun dalam masjid. Kalau sure dia tidak akan mengotorkan masjid, dibenarkan untuk lalu. Dan untuk orang perempuan yang berhaid, ada banyak benda lagi yang diharamkan. Antaranya ialah suami dia tidak boleh mendekati dia melalui pintu depan. Maksudnya ketika mana haid, boleh makan sekali, boleh cium sekali, boleh berpeluk apa semua, tak ada masalah. Tetapi bersetubuh dengan erti kata jima itu tidak dibenarkan. Apabila haid telah kering juga tidak dibenarkan untuk jima kecuali dia telah mandi. Dan ketika mana haid juga adalah haram bagi suami untuk mentalakkan isteri, untuk menceraikan isteri. Tetapi jika diceraikan juga, talak itu jatuh. Dan dinasihatkan supaya suami rujuk balik isteri dia, dan kalau tak suka juga lepas tu, ceraikan ketika mana isteri dia berada dalam keadaan suci. Tapi yang tadi jatuh dah, talak bid'ah tadi. Yang salah, yang haram tadi tu tak jatuh. Tapi dinasihatkan untuk dikembali, rujuk, sehinggalah isteri dia suci, baru diceraikan balik isteri dia. Jadi rugi dua kali. Apa lagi perkara yang diharamkan? Timbul isu satu orang perempuan, bila dia haid, dia nak baca Quran, macam mana? Kata para ulama, satu orang perempuan yang haid, dia nak baca Quran, boleh. Tetapi kalau boleh, dia jangan gerakkan mulut dia lah. Maksudnya dia boleh gerakkan mulut dia, tapi jangan bagi bunyi suara. Maksud kalau dia nak juga, dia suruh orang bukakan mushaf untuk dia, dan dia baca dengan tengok. Maksudnya baca dalam hati. Sebab apa? Orang perempuan tidak boleh baca Quran. La taqra'ul junubu wal haidhu al-Quran. Nabi SAW kata orang yang mana berhaid, orang yang mana berjunub tidak boleh baca Quran. Berbeza pelajar hafizah yang menghafaz Al-Quran. Kalaulah dia tidak membaca Al-Quran ketika mana dia berada dalam keadaan tidak suci, period tu, maka hafalan dia akan hilang. Jadi atas sebab tu para ulama membenarkan. Para ulama membenarkan. Tu pun sebahagian kata tidak dibenarkan untuk hafal yang baru. Hanya boleh ulang hafalan yang lama.
Dan kalau nak baca juga, baca dalam hati. Dan satu lagi, orang yang berhaid, dia tidak boleh berada dalam masjid walaupun dia pakai tuala wanita yang sangat bagus sekalipun. Sebab dia bukan masalah mengotorkan tak mengotorkan tu saja. Dia masalah kehormatan masjid, maknawi tu. Orang yang laki yang berhadas sahaja pun, tidak haid pun, tidak dibenarkan untuk berada dalam masjid kalau hadas besar. Apatah lagi kalau hadas yang melibatkan haid dan juga nifas. Wallahu a'lam bissawab. Setakat ni tu je lah hak saya nampak. Dia baca Quran tapi kalau macam baca Fatihah, surah tu okey kot. Untuk ke apa? Kalau macam perempuan yang boleh tu kan. Mhm. Baca Quran kan, tapi ayat-ayat lain boleh kot, cuma baca Quran je boleh. Dia kalau ayat-ayat lain tu yang ustaz-ustaz kami bagi tahu ialah dia merupakan pendinding diri dia sahaja. Macam qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad ataupun ayat kursi. Yang menjadi zikir wirid harian dia. Tapi untuk dia baca dengan suara yang kuat tidak dibenarkan. Kalau dia nak baca juga, dia boleh baca dengan tengok lah. Wallahu alam bissawab. Kalau pegang Al-Quran berlapik tu, Pergi Al-Quran berlapik pakai kain. untuk Kalau berhadas kecil. boleh untuk pegang tu lah, boleh. Lepas tu tunjuklah dengan pen ke apa semua. Jangan sentuh ni lah. Boleh stay baca lah. Boleh stay baca, hadas kecil tak ada masalah. Baca tu tak ada masalah. Untuk pegang tu yang ada permasalahan. Setengah kata lapik lah kalau boleh masa nak pegang kali pertama. Ataupun setengah kata boleh je pegang as long as kita tidak sentuh huruf-huruf. Kalau yang Quran adalah iPhone, dia tentu Boleh, dia tidak dikira Quran. Sebab dalam tu maksiat pun ada, Quran pun ada, segala benda ada dalam tu. kalau Al-Quran tu kita balut, boleh tu. Boleh? Kalau kita balut, maksudnya kalau kita balut Macam yang kita balut, tak boleh sebab dia dikira sebagai macam kulit untuk Quran juga. tak boleh kulit Quran, tak boleh. Tak boleh. Ni atas pendapat yang kata tak boleh sentuh lah. Kalau pendapat kata boleh sentuh kecuali huruf tu, no hal lah, balut tak balut pun tak ada masalah. Ustaz, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan wanita berhaid pun boleh memegang dan memegang Al-Quran sendiri, yang pendapat yang mengatakan ayat Al-Quran kecuali orang-orang yang suci itu direfer kepada malaikat. Betul. Tetapi ada hadis yang lain yang menyebut, dan hadis itu adalah sahih dan dipegang oleh para ulama, la taqra'ul haid walal junubul Quran. Orang yang mana haid dan orang yang mana junub tidak boleh membaca Quran. Apa maksud baca? Dalam bahasa Arab, perkataan baca ialah apabila kita gerakkan mulut kita dan suara tu kita dengar di telinga. Itu dinamakan baca. Kalau kita gerakkan mulut tanpa dengar suara, itu tidak dinamakan baca. Kalau kita lalukan dalam hati kita saja, itu tidak dinamakan baca. Jadi, membaca Fatihah rukun bagi sembahyang ialah apabila kita dengar apa yang kita baca. Kalau kita baca dalam hati, itu tidak dinamakan membaca. Maka Fatihah dia tidak sah dan sembahyang dia tidak sah. Contoh satu orang lelaki, dia nak ceraikan isteri dia, dia kata, jika engkau baca buku tersebut, buku A, maka jatuh talak satu. Telah jatuh talak satu. Jadi isteri dia pergi ambil buku tu, dia tengok. Bahasa Melayu, benda itu dikira membaca, betul tak? Tapi dalam bahasa Arab, benda itu tidak dikira membaca. Membaca ni ialah benda yang mana kita sebut dan kita dengar di telinga. Jadi kalau bini dia baca 100 kali pun buku tu, talak tak jatuh. Terjemahan. Kalau Quran yang ada terjemahan dan terjemahan itu lebih banyak hurufnya daripada huruf Quran, ada huraian dan seumpamanya, maka ia tidak dikira mushaf, maka boleh dipegang. Tapi untuk orang yang haid, dia tetap tidak boleh baca. Dia boleh pegang tapi dia tak boleh baca Quran tu. Dia hanya boleh tengok gitulah. Maksudnya baca dalam hatilah. Orang lelaki yang berhadas, kalau Quran tafsir yang ada terjemahan Melayu apa semua tu, dia boleh pegang dan dia boleh baca dalam hati. Tapi dia tak boleh baca loudly, tak boleh.
Lagi? Letih dah. Beri 10 minit sekarang. Kita break lah dulu.